الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Malam ini marilah sama-sama kita sambung hadis yang kedua berkenaan bab al-ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ummil Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Daripada Ummul Mukminin, ibu kepada segala orang yang beriman, mana iaitu Aisyah radhiyallahu anha, mana oleh kahwinlah, mana sahabat Nabi sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni mana ada kok sahabat Nabi ni ricuk, dia nak kahwin dengan isteri Nabi ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan ayat melarang bernikah dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi dah wafat, Nabi dah meninggal, halang selama-lamanya. Lepas tu sahabat Nabi dak cuk lah, selepas dia harangkan sahabat Nabi dak cuk. Daripada Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tentera sepasukan tentera menyerang Kaabah apabila mereka berada di kawasan lapang. Tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sayyidatina Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu. Rasulullah menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Hadis ini menyatakan bahawa di akhir zaman, mana nak cerita peristiwa di akhir zaman, ada sekelompok manusia nak pergi menyerang Kaabah. Apabila bila sekelompok manusia nak pergi serang Kaabah, tiba-tiba mereka sampai di suatu tanah yang lapang. Dia sampai di suatu tanah yang lapang, tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala menenggelamkan mereka semua, tentera yang nak pergi serang Kaabah tu. Tu peristiwa yang akan datang Nabi cerita. Dan sebelum kelahiran Nabi ada dah Nabi cerita Abrahah yang nak pergi meruntuhkan Kaabah. Mana Abrahah, sebab apa Abrahah nak pergi runtuh Kaabah? Kita cerita tentang Abrahah dulu. Abrahah sebab dia nak pergi meruntuhkan Kaabah. Abrahah ni dia menguasai Yaman. Dia menguasai Yaman di Sana'a. Mana dia duduk di Sana'a. Sana'a ni ibu kota negara Yaman. Saya pernah belajar dulu, ibu kota negara Yaman. Negara Yaman ni miskin, negara yang sangat miskin berbanding dengan negara kita ni kaya lagi lah, berbanding dengan negara Yaman. Abrahah membina satu bangunan, satu pusat ibadat di Sana'a. Mana dia bina satu pusat ibadat yang mana pusat ibadat tu dok sama dengan gereja-gereja orang lain, dengan pusat ibadat orang lain. Mana memang comel lah, memang indah pusat ibadat yang dibina oleh Abrahah. Dan bukan setakat dok sama dengan gereja-gereja pada zaman itu,
Bahkan tidak lama sebelum zaman tu dok sama ni nak kebur gereja Abraha ni, kalau nak tanding dengan gereja orang zaman dulu dengan gereja zaman sekarang, gereja Abraha ni, pusat ibadat Abraha ni comel lagi, indah lagi. Dan Abraha dengan angkuh mengatakan, aku nak, tujuan aku buat gereja ni, aku nak arahkan apa orang Arab, aku nak suruh orang Arab supaya beribadat kat gereja aku. Mana supaya tinggallah, aku buat gereja ni nak suruh orang Arab kat Mekah tu beri tempuan kepada gereja aku, suruh beribadat kat gereja aku. Tinggallah, supaya orang Arab tinggal kat Mekah, buat ibadat kat Mekah tu, tinggal belaka, suruh pergi ibadat kat ia belaka. Maknanya dan bila Abraha kata gitu, Abraha kata gitu, Abraha kata nak suruh orang Arab buat ibadat kat gereja dia belaka, tak payah pergi Mekah lah. Lalu orang Arab marahlah pada ketika itu. Ada seorang Arab yang ada negeri Yaman, mana Madinah ni, Mekah ni pusat tumpuan orang Arab, pusat ibadat orang Arab. Orang Arab daripada Madinah, orang Arab daripada Yaman, orang Arab daripada berbagai-bagai orang Arab lah. Bila dia buat ibadat, dia buat haji kat Mekah. Mana bila Abraha kata aku nak alihkan ibadat orang Arab supaya buat ibadat kat gereja dia, tak payah buat ibadat dekat Mekah tu. Orang Arab ni marah bila dengar Abraha ni kata gini. Orang Arab ni pergi berok kat gereja pusat ibadat Abraha. Dia pergi berok, dia pergi buang kencing, dia buang najis kat pusat ibadat Abraha. Lalu diberitahu kepada Abraha, ada orang berok, ada orang buang najis kat tempat gerejamu. Lalu Abraha tanya, siapa? Orang Arab. Orang Arab marah kepadamu sebab mu kata aku nak alihkan pusat ibadat orang Arab supaya orang Arab buat ibadat kat gereja kat Yaman ni lah. Orang Arab marah mu kata gitu. Lalu Abraha pun rasa marah. Abraha nak marah. Lalu Abraha mengumpulkan bala tentera bergajah nak pergi serang Mekah. Abraha kumpul bala tentera gajah nak pergi serang Mekah. Dan banyaklah tentera bergajah. Maknanya ketika Abraha dalam perjalanan nak pergi Mekah bersama bala tentera bergajah dia, pada masa tu, pada dalam perjalanan tu ada halangan daripada orang Arab. Orang Arab halang perjalanan Abraha nak pergi serang Kaabah. Tetapi tidak berjaya. Orang Arab sikit. Orang Arab dok ramai, dok gagah seperti tentera Abraha. Mana tentera orang Arab yang serang Abraha tu ditawan oleh Abraha. Sehinggalah Abraha jalan-jalan nak pergi menuju ke Kaabah. Sehinggalah, mereka ceritalah ni, sehinggalah Abraha dan bala tentera bergajah dia sampai di Taif. Di Taif, bila Abraha dan bala tentera dia sampai di Taif, penduduk Taif, iaitu penduduk Bani Sakif menyambut kedatangan Abraha. Lalu penduduk Bani Sakif ni menyambut kedatangan Abraha, lalu mengampu kepada Abraha, bahkan tolong kiring orang. Mana penduduk Bani Sakif ni tolong kiring orang pula. Tolong kiring kepada Abraha, seorang penunjuk jalan. Mana ambil puak-puak dia, mana suruh awak-awak dia, suruh seorang daripada awak-awak dia suruh tunjuk jalan kepada Abraha. Lalu antaranya yang dipilih, antara yang dikirim oleh penduduk Bani Sakif ialah Abu Rigal yang dikirim oleh penduduk Taif supaya tunjuk jalan kepada Abraha.
Sehinggalah Abrahah dan Abu Ghirah penunjuk jalan kepada Abrahah ni sampai di tempat yang bernama Al-Murammas. Al-Murammas ni tempat yang berhampiran dengan Mekah dah. Tempat yang berhampiran dengan Mekah dah. Dan pada masa tu ketika Abrahah dan Abu Ghirah dan bersama bala tentera dia sampai di Murammas, pada masa tu Abu Ghirah mati di situ. Mati kat tempat yang bernama Al-Murammas, penunjuk jalan Abrahah nak pergi Mekah. Dan kubur Abu Ghirah ni ulama mengatakan direjam oleh orang Arab. Bila orang Arab lalu kat kubur Abu Ghirah, orang Arab pakat rejam dengan batu kubur Abu Ghirah, nak benci terhadap perbuatan Abu Ghirah yang menunjuk jalan kepada Abrahah nak pergi serang Kaabah. Mana orang bila lalu rejam, bila orang lalu pakat rejam. Dan Abrahah bila sampai ke tempat yang bernama Al-Murammas, ulama mengatakan lagi Abrahah menyuruh bala tentera dia suruh pergi rapah. Suruh pergi rapah unta, 200 ekor unta yang ada kat Mekah. Abrahah mana sehingga unta yang dapat dirampah oleh bala tentera Abrahah 200 ekor unta. Mana bukan setakat rapah setakat bala tentera dia rapah 200 ekor unta, bahkan disembelih unta yang dirampah itu. Mana tak ada siapa yang boleh lawan tentera Abrahah. Tak ada siapa, orang kafir Quraisy pun tak berani lawan tentera Abrahah, kerana tentera Abrahah ni ramai sangat. Dengan bala tentera bergajah lagi, tak ada orang nak lawan tentera Abrahah. Dan ulama mengatakan lagi ketua Mekah pada ketika itu ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib iaitu datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abdul Muttalib ni Abrahah tanya siapa pemimpin, siapa ketua kat Mekah ni, aku nak pergi jumpa ketua kat Mekah ni. Lalu diberitahu kepada Abrahah bahawa Abdul Muttalib adalah ketua pemimpin Mekah. Lalu Abrahah pun kabarlah, suruh kabar kepada Abdul Muttalib bahawa aku nak jumpa dengan dia ke tempat Al-Murammas ni. Kalau Abdul Muttalib pun pergilah berjumpa dengan Abrahah. Abdul Muttalib iaitu datuk kepada Nabi SAW, dia pergi jumpa Abrahah, bukan dia bincang merayu kepada Abrahah supaya jangan meruntuhkan Kaabah. Abdul Muttalib dah sebut pun tentang peristiwa Abrahah nak meruntuhkan Kaabah, tak sebut sikit pun. Apa yang diminta oleh Abdul Muttalib, bahawa apa yang diminta oleh Abdul Muttalib kepada Abrahah, Abdul Muttalib menuntut supaya Abrahah mengganti rugi, ganti habis unta yang dirampah oleh Abrahah. 200 ekor unta yang dirampah oleh Abrahah, Abdul Muttalib minta Abrahah ganti balik unta yang dirampah oleh Abrahah tu. Lalu bila Abdul Muttalib kabar gitu kepada Abrahah, Abdul Muttalib minta 200 ekor unta daripada Abrahah. Abrahah rasa marahlah, rasa berang, rasa dok kagum dengan ketua Mekah ni. Sebab apa? Sebab ketika Abdul Muttalib mula-mula berjumpa dengan Abrahah rasa kagum dengan Abdul Muttalib. Bila mula-mula Abrahah tengok Abdul Muttalib tu, Abrahah rasa kagum, kagum, rasa hormat kepada Abdul Muttalib. Lepas Abdul Muttalib minta supaya Abrahah mengganti 200 ekor unta, Abrahah rasa dok hormat kepada, rasa kagum dengan Abdul Muttalib. Antara kata-kata Abrahah kata kepada Abdul Muttalib, kamu benar-benar telah membuat aku
kagum ketika aku melihatmu. Mula-mula aku lihatmu, aku rasa kagum denganmu. Tetapi kemudian aku merasa dok kagum dah, merasa berang dah, merasa dok kagum dah dengan dirimu. Kerana kamu menuntut 200 ekor unta kamu yang hilang, supaya 200 ekor unta kamu yang hilang dikembalikan kepada kamu. Sebaliknya, kamu membiarkan rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyang. Sesungguhnya aku datang ke sini untuk menghancur. Mudak cerita pun tentang aku, mudak kabar pun. Mudak sekat pun aku daripada meruntuhkan Kaabah. Yang meminta supaya dikembalikan 200 ekor unta. Sedangkan itu rumah agama nenek moyang kamu. Sedangkan mana kamu sedikit pun tak cakap tentang perkara itu. Lalu Abdul Muttalib mengatakan kepada Abrahah, inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Aku hanya pemilik unta, aku tuan unta saja. Tapi sesungguhnya bagi rumah ini ada tuan dia, ada pemilik dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan mempertahankan, yang akan memelihara rumah ini. Maksudnya aku tak boleh halang daripada meruntuhkan Kaabah. Sebab mu balik tenteramu ramai, balik tenteramu ramai, tentera bergajah lagi, aku tak boleh halang. Aku tak berkuasa nak halang kamu. Lalu Allah Ta'ala yang berkuasa menghalang kamu daripada meruntuhkan Kaabah. Lalu Abrahah menjawab dengan aku, tak ada orang yang boleh halang aku daripada meruntuhkan Kaabah. Tak ada orang. Dengan aku Abrahah kata begitu. Pada masa itulah, pada ketika Abrahah nak diserang Kaabah. Abrahah nak serang Kaabah pada waktu pagi. Pada waktu pagi, Abrahah mempersiapkan bala tentera bergajah dia nak pergi serang Kaabah. Ulama mengatakan dalam satu riwayat, bala tentera dia mengarahkan, bala tentera bergajah ni mengarahkan gajah nak pergi ke arah Kaabah. Pergi ke arah Mekah, nak pergi ke arah Kaabah. Tapi gajah itu tidak mahu bergerak, tidak mahu duduk. Maksudnya bila tentera itu mengarahkan gajah nak pergi ke Kaabah, gajah duduk, gajah nak berjalan. Walaupun dipukul, walaupun dikatok sampai berdarah gajah tu, gajah tidak mahu berjalan ke Mekah, ke arah Kaabah. Walaupun berdarah. Sehinggalah tentera Abrahah ni mengarahkan gajah tu ke arah Yaman. Bila gajah tu diarahkan ke arah Yaman, gajah tu berlari-lari anak nak balik ke Yaman. Bila gajah tu selepas itu, gajah itu diarahkan ke Kaabah, ke Mekah. Gajah itu duduk, tidak mahu serang Kaabah. Pada masa itulah Allah Ta'ala menurunkan bala tenteranya, iaitu burung ababil. Mana burung ababil yang melontar, mana Allah Ta'ala utus burung ababil yang memegang 3 batu. Mana burung ababil ni burung yang banyak, burung yang ramai. Bukan 2-3 ekor burung, ramai burung. Mana ramai-ramai burung tu memegang 3 batu. 1 batu di paruh burung, 2 batu di 2 kaki burung. Sehingga burung ababil ni bawa batu yang banyak, lalu sampai kat bala tentera Abrahah. Lalu burung ababil melontarkan batu ke arah tentera Abrahah, sehingga semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang lari, bala tentera Abrahah ada juga orang lari daripada terkena batu itu, tetapi tidak berjaya. Walaupun dia lari, walaupun tidak terkena batu, Allah Ta'ala membinasakan juga bala tentera Abrahah dengan cara yang lain. Macam mana pun Allah Ta'ala tidak mengizinkan musuh dia nak meruntuhkan Kaabah. Orang yang cuba nak meruntuhkan Kaabah,
akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita pada zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi menceritakan di akhir zaman, peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Mana sepasukan, sekelompok tentera nak pergi serang Kaabah, apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, di kawasan yang tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada tanah yang luas, tanah yang lapang, sampai kawasan tu semuanya pasukan nak pergi serang Kaabah tu semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah mereka dibinasakan seluruhnya? Maknanya dalam sepasukan tu bukan semua sepasukan tu nak pergi serang Kaabah. Ada jugalah kebetulan ada nak pergi jalan etik, nak pergi turut etik pasukan ni nak pergi Mekah. Dia tak tahu pasukan ni nak pergi serang Kaabah. Dia tahu pasukan ni nak pergi Kaabah je. Ada dalam pasukan tu nak pergi buat haji, nak pergi berjual beli. Ada sepasukan tu nak pergi umrah. Ada macam-macam. Tapi dia tak tahu sepasukan ni pasukan ni nak pergi serang Kaabah. Dia tahu orang ni nak pergi Mekah je. Maka dia bersamalah dengan pasukan ni. Walaupun dia tidak berniat nak pergi menyerang Kaabah, nak pergi serang Kaabah, tapi Allah Ta'ala menghancur, Allah Ta'ala dapat menenggelamkan juga. Allah Ta'ala menenggelamkan juga orang tu. Walaupun niat dia molek. Mana niat dia molek, tapi kena juga sebab dia bersama dengan orang-orang yang nak meruntuhkan Kaabah. Tapi dibangkitkan pada hari kiamat, Allah Ta'ala Maha Adil. Dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Manakala dia niat, dia ikut pasukan lagi serang Kaabah, mana kenalah dimasukkan, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia niat molek, bukan niat nak pergi meruntuhkan Kaabah, maka Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, Allah Ta'ala ampunkan mereka. Dan ulama mengatakan lagi hadis ini peristiwa ini berlaku ketika Imam Mahdi muncul di akhir zaman. Imam Mahdi muncul di akhir zaman. Imam Mahdi ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayub'asu yakunu tilafa inda mauti khalifah, fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah, fayatihi an-nas min ahli Makkah, fayukhijunahu wa huwa karihum, fayubayi'unahu baina rukni wal maqam, fayub'asu ilaihi ba'sun min asy-syami, fayaksifu bihimul bayda bil bayda. Berlaku perselisihan sewaktu kematian khalifah. Lalu muncul seorang lelaki, iaitu Imam Mahdi. Ulama mengatakan, mentafsirkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini adalah lelaki iaitu Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi daripada penduduk Madinah, daripada ahli Madinah. Imam Mahdi nama Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Imam Mahdi daripada Madinah, dia lari ke Mekah, kemudian dia didatangi oleh penduduk Mekah, lalu membawanya keluar dari rumah dalam keadaan beliau enggan. Mana ia didatangi oleh penduduk Mekah, mana bawa keluar daripada rumah, lalu dalam keadaan beliau enggan. Beliau ni tidak mahu, mana dia ni tak mengaku bahawa dia ni sebagai Imam Mahdi. Orang paksa dia. Dia mana Imam Mahdi ni dibayar secara paksa. Bukan saja-saja mengaku bahawa aku ni Imam Mahdi. Itu tak betul lah. Tak betul, menyeleweng daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kabur Imam Mahdi tidak mengaku menjadi nabi, mengaku sebagai Imam Mahdi. Dalam keadaan beliau enggan, fayubayi'unahu,
beliau lalu dibai'ah di antara hukum Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim. Selepas Imam Mahdi dibai'ah, selepas itu datang satu pasukan daripada Syam. Syam ni antara Jordan, Palestin dan Syria, tu dalam daerah Syam lagi. Mana ni pecah-pecah ni, negara Jordan zaman lain ni pecah. Orang putih memecahkan Jordan, Syria, Palestin. Mana semua itu dalam daerah Syam lagi. Datang satu pasukan daripada Syam untuk memerangi Imam Mahdi. Lalu bumi menelan mereka ketika sampai di kawasan Baidah, di kawasan Tanah Lapang tadi dah. Bila dapat di kawasan Tanah Lapang, bumi menelan mereka sebab dia nak pergi serang Imam Mahdi kat Mekah. Dan ulama mengatakan lagi, pada waktu itu dunia penuh dengan kezaliman. Pada waktu Imam Mahdi muncul ni, dunia penuh dengan kezaliman. Pemerintahan diisi oleh orang zalim. Para ulama dan pejuang Islam sudah tidak mampu lagi membaiki keadaan. Sudah mana orang-orang yang benar akan ditindak dengan dahsyat. Pada masa ni munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni dibai'ah, budak ramai pun Imam Mahdi dibai'ah. Yang membai'ah Imam Mahdi sebanyak 313 orang saja. Seramai tentera Ahli Badar 313 orang yang membai'ah Imam Mahdi, seramai 313 orang. Orang lain duk sanggup nak membai'ah Imam Mahdi. Orang lain takut. Dan Imam Mahdi ni dari zuriat keturunan Nabi SAW, dan dia nama sama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Ni diisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana Imam Mahdi ni dilahir seperti mana manusia biasa. Bukan macam puak Syiah. Puak Syiah mengatakan Imam Mahdi ni muncul dah lama dah. Pendapat Syiah, Imam Mahdi telah dilahirkan sejak ribuan tahun lampau daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum yang kedua belah, dan masih bersembunyi di Iraq. Ni pendapat Syiah, pendapat yang menyeleweng daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana sama dengan Ahli Sunnah juga, beliau akan muncul pada akhir zaman. Iraq ni sama dengan Ahli Sunnah. Iraq menyelewengnya ialah, Iraq dak betulnya ialah Imam Mahdi dah lama dah hidup, ribuan tahun dulu, dan dia sedang bersembunyi di Iraq. Tu dak betul. Yang betulnya ialah Imam Mahdi dilahirkan seperti mana manusia biasa. Itu kepercayaan Syiah, kepercayaan yang lemah, kepercayaan yang tidak betul. Dan ulama mengatakan lagi, hadis di atas juga menunjukkan bahawa orang-orang yang jahil atau baik yang bersama-sama dengan kejahatan tetap akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita jangan, kalau boleh seelok-eloknya kita mengelokkan diri daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat. Mana takut terjebak sama. Kenapa takut kita terjebak sama dalam kejahatan dia? Takut bila dia tengah-tengah buat jahat, mungkin tak tahu Allah Ta'ala menurunkan balik. Bila Allah Ta'ala menurunkan balik, kalau ikut kena waktu je. Tapi kena sekali dengan kita, sebab kita bersama dengan puak tu. Ada dalam hadis Nabi SAW. Diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Umar marfu'an, "Iza anzalallahu biqaumin azaban asabal azaba man kana fihim summa bu'isu ala niyatin." Apabila Allah Ta'ala nak menurunkan azab kepada sesuatu kaum, Allah Ta'ala menimpakan azab kepada orang yang ada bersama dengan mereka. Allah Ta'ala nak menimpa kepada satu kaum saja. Tapi bila ada orang lain, orang yang tidak bersalah, ada bersama dengan kaum yang
nak diturunkan azab oleh Allah Ta'ala timpakan sekali orang tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, kemudian dibangkitkan mengikut niat mereka. Ikut niat masing-masing lah. Kalau niat dia molek, niat dia tidak buat salah, tidak buat maksiat, Allah Ta'ala tidak mengazabkan lah pada hari kiamat kelak. Dan disebut dalam hadis Nabi mana bila berlaku dalam kampung kita, berlaku kemungkaran, bila ada orang buat maksiat sebagai contoh. Bila ada orang buat maksiat, kalau kita mampu nak menegur, kalau kita mampu tegur, kita wajib tegur maksiat yang dilakukan oleh orang tu. Takut. Jadi tak apa yang takut. Allah Ta'ala menurunkan balik kampung tu kena sekali dengan kita. Sekali dengan orang baik. Orang jahat pun kena, orang baik pun kena. Bila kita mampu tegur, kita kena tegur. Nabi kata dalam satu hadis, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa illam yastati' fa biqalbi wa zalika ad'aful iman. Nabi kata sesiapa yang melihat di kalangan kamu kemungkaran, ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan. Contohnya kalau orang tu minum arak, main judi, kita mampu tegur orang tu daripada melakukan maksiat. Kita ambil botol arak, kita pecah botol arak. Kita ambil barang judi, kita punah barang judi dia. Kita mampu nak tegur dia. Tegur dia daripada melakukan maksiat, tegur dengan tangan. Kalau tak mampu, jangan buatlah. Kalau kita tegur, kalau kita pecah botol arak, dia katok kita, dia pukul kita, dia buat khianat anak bini kita, maka tidak diwajib dah kalau tanpa tahap tu. Kalau kita tegur dia, mendatangkan mudarat yang besar. Ada mudarat saja, mudarat dia minum arak, mudarat dia buat dosa minum arak. Tiba-tiba kita tegur dia dengan tangan, kita buat pecah botol arak dia, boleh 2 kali mudarat. Mudarat kepada anak bini kita, mudarat kepada kita, maka tidak diwajibkan tegur pada ketika itu. Dan tak mampu, fa illam yastati', maka jika tidak mampu tegur dengan tangan, Nabi mengatakan fabilisani, maka tegur dengan lidah. Bab tegur kemungkaran ni dalam kitab Dalilul Falihim, Syarah Riyadus Salihin. Ulama mengatakan, bab menegur kemungkaran ni wajib ke atas seluruh manusia. Walaupun orang tu melakukan dosa, kalau dia melakukan dosa tu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam bab melakukan kemungkaran ni wajib dia tegur. Wajib dia tegur kalau ada orang tu buat maksiat. Suku dia, maksiat dia dengan Allah Ta'ala suku. Tapi dalam bab menegur kemungkaran, kalau dia nampak orang lain buat munkar, orang lain buat maksiat, wajib ke atas dia tegur orang tu supaya meninggalkan maksiat. Mana wajib, bukan sunat kalau dia mampu. Tu dalam Nabi kata lagi, fa illam yastati', jika tidak mampu, ubah dengan lidah. Nasihat dia, tegur dia supaya meninggalkan maksiat. Manakala tegur dengan lidah mengundang kemungkaran juga, dia ni gagah, dia ni gesti, dia katok kita, dia pukul kita dan macam-macam dia buat khianat kepada kita. Tak mampu. Nabi kata yang akhir sekali ubah benci di dalam hati. Akhir sekali benci di dalam hati. Tengok maksiat yang dilakukan oleh orang tu, kita tak mampu ubah. Tak mampu tegur. Kalau tegur dia, katok dia, pukul, mendatangkan mudarat kepada kita pula. Kita benci terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang tu. Dan benci dalam hati ni selemah-lemah iman lah. Kalau orang tu tak ada benci di dalam hati, seolah-olahnya orang tu tak ada iman lah. Tak ada iman. Maknanya kalau nak kabur tak ada iman terus, maknanya keluar daripada agama Islam. Maksudnya iman yang tidak sempurna, iman yang tidak lengkap. Maksud tak ada iman ni, iman yang tidak sempurna, tidak lengkap.
bukan tak ada iman terus tu, tak keluar daripada agama Islam tu, jadi kafir lah, keluar daripada agama Islam tu. Wajib ke atas orang tu mencegah kemungkaran. Ada dalam hadis Nabi kata, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanallahu shirarakum ala khiyarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Nabi kata, hendaklah kamu menyuruh orang buat kebaikan, hendaklah kamu melarang daripada perkara mungkar. Kalau ada orang buat perkara maksiat, hendaklah kamu larang. Ataupun kalau kamu tidak melarang orang tu buat maksiat, kamu biarkan saja maksiat yang dilakukan oleh orang tu, Allah Ta'ala akan jadikan orang yang paling jahat di kalangan kamu dapat menguasai kamu. Bila kamu lok saja maksiat yang dilakukan oleh orang tu, lok saja orang tu buat maksiat, akhir sekali Allah Ta'ala jadikan orang-orang jahat menguasai kamu, memimpin kamu. Maka lalu orang baik berdoa, orang baik di kalangan kamu berdoa, duduk atas tikus sembahyang, berdoa kepada Allah, berdoa saja, berdoa semata-mata kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak mencegah kemungkaran. Dia mampu cegah kemungkaran, tapi setakat berdoa saja kepada Allah Ta'ala. Berdoa, lalu Allah Ta'ala kata, Nabi kata, fala yustajab lahum, maka tidak diperkenalkan bagi mereka. Sebab dia ada kemampuan nak cegah kemungkaran, tapi dia tidak cegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu. Di antara pengajaran hadis ini ialah orang yang mencabul Kaabah. Pengajaran daripada hadis ini ialah orang yang mencabul Kaabah atau tempat-tempat suci yang dimuliakan Allah akan dibinasakan. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengizinkan musuh-musuh Islam mencerobohi Kaabah. Sesiapa yang mencerobohi Kaabah, Allah Ta'ala akan binasakan, Allah Ta'ala akan lenyapkan. Seterusnya, yang kedua, pengajaran yang kedua, kebinasaan atau malapetaka yang menimpa sesuatu tempat atau negeri akan terkena ke atas seluruh penduduk tanpa mengira orang yang bersalah atau tidak. Bila Allah Ta'ala menurunkan bala, Allah Ta'ala menurunkan malapetaka kepada sesuatu tempat ataupun kepada sesuatu negeri, kena berlaku. Tak kira orang tu bersalah, orang tu baik ke, orang tu tak baik ke, kena berlaku. Dan dibangkitkan pada hari kiamat mengikut niat masing-masing. Kalau orang tu niat molek, Allah Ta'ala maafkan dia. Kalau orang tu bersalah, orang tu buat maksiat, sama ada Allah Ta'ala nak azab ataupun Allah Ta'ala maafkan dia. Dua-dua je. Sebab Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik. Dosa syirik, dosa mensyirikkan Allah Ta'ala tidak ampun. Maksudnya orang yang mati di atas kafir lah. Orang yang mati di atas kafir, Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia. Sampai bila-bila Allah Ta'ala ada ampun. Kalau dia ni kafir, kemudian masuk Islam, mana insya Allah Ta'ala akan ampun. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran kan, mana orang kafir kemudian masuk Islam, dia seperti bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa sikit. Mana sebelum ni dia buat ada dosa judi, dosa zina, macam-macam dosa masa dia kafir, kemudian dia masuk Islam, suci seperti debu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan seterusnya yang dosa kafir Allah Ta'ala dah ampun sampai bila-bila, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa selain syirik. Kalau dosa selain syirik ada cang diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa syirik sampai bila-bila tak ada, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang pengajaran yang ketiga, ulama mengatakan mereka yang berniat dan melakukan suatu kejahatan akan mendapat pembalasan daripada Allah di akhirat kelak. Yang berniat nak buat jahat akan kena balas, akan mendapat pembalasan. Kalau dia berniat nak melakukan sesuatu kebaikan, akan mendapat pembalasan yang baiklah, pembalasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kemudian pengajaran yang keempat daripada hadis ini,
peringatan kepada kita agar menjauhi orang-orang yang suka melakukan kezaliman. Mana kita kena mengelakkan diri daripada orang yang buat zalim. Jangan kita berkawan dengan orang-orang yang buat zalim. Kita nak gaul boleh. Kita nak gaul dengan orang jahat boleh. Tapi dengan syarat kita menasihati dia, menegur dia. Jangan kawan saja-saja. Takut kawan saja-saja kita terjerumus ke dalam maksiat. Mana kita terjerumus sama maksiat yang dilakukan oleh kawan kita. Nak kawan kita sama-sama tegur, sama-sama nasihat kawan yang tak betul tu. Mana peringatan kepada kita agar menjauhi orang-orang yang suka melakukan kezaliman dan kemaksiatan, supaya kita tidak turut terkena azab yang ditimpakan ke atas mereka. Bila kena azab, mana supaya kita ni tidak, bila kawan dengan orang yang zalim, bila kena azab, kena sama-sama dengan kita kena. Kalau kita kawan dengan orang zalim, kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, kalau Allah Ta'ala nak turun, tak apa. Dan Allah Ta'ala turunkan azab, bila Allah Ta'ala nak turunkan azab dengan kita, dengan orang zalim itu. Tu kena mengelakkan diri daripada berkawan dengan orang-orang yang zalim. Tu saya rasa dia di antara pengajaran hadis ni. Saya rasa cukuplah sekadar pada malam ini. Kita sambung hadis yang ketiga minggu depan. Hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah. Wallahu a'lam.